Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan bersama sekali lagi dalam Sembang Santai Podcast episod ke-6 bersama dengan pendengar-pendengar setia kita. Terima kasih kerana sentiasa memberi sokongan buat usaha kecil tim kami ni. Jadi kat sini saya mendoakan sepanjang kita punya podcast, semoga ada hati-hati di luar sana yang tersentuh dengan sharing peribadi pena-pena kita sebelum ni. Jadi insyaAllah hari ni saya host anda dengan panggilan Nadia ataupun dengan lebih mesra lagi Kak Nadia. Jadi rasanya kita tak perlu perkenalkan lagi sahabat-sahabat kita yang bersama dengan saya hari ni. Just mention nama je, Fatin dan juga Idayu. Jadi ada kat sini Fatin dan Idayu je dapat bersama dengan saya hari ni. InsyaAllah minggu depan kita akan ramaikan lagi pena-pena kita. Jadi kat sini di kesempatan ini saya nak selitkan juga, mari kita sama-sama mendoakan buat adik sahabat kita Rin. Moga diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Mana tahu ada di antara doa pendengar-pendengar di luar sana yang lebih mustajab. Okey, seterusnya tanpa membuang masa, jom kita ke topik hari ni. Apa topik hari ni tu? Okey, topik hari ni adalah hidup adalah sebuah pilihan. Okey, yang menariknya hari ni, masya-Allah kita nak meraihkan sama hari ni 1 Rejab 1443 Hijrah. Okey, sebelum kita mula ke podcast kita dengan soalan-soalan yang mencabar, jadi kau nak selit sama, mari kita sama-sama membaca doa di bulan Rejab. Okey, mari kita sama-sama membaca doa. Okey, tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin. Okey, hadis riwayat Baihaqi. Okey, kita berbalik kepada topik kita. Hidup adalah sebuah pilihan. Asalnya semua dah sedia tahu. Kita dikurniakan akal yang baik oleh Allah SWT. Dan juga akal yang kita ada ni, ataupun jiwa yang ada dalam diri kita ni, sebenarnya Allah dah cipta dah secara seimbang untuk terima sama ada kita nak buat perkara baik ataupun perkara jahat, nak buat kebaikan ataupun keburukan. Jadi kau nak selitkan sikit dalam surah Asy-Syam ayat 7 hingga 8. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Kalau kita tengok kat sini, kita dah nampak dalam Al-Quran sendiri Allah dah sebut demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah dah cipta akal yang sempurna. Kita sendiri yang buat pilihan untuk pilih kejahatan ataupun ketakwaan. Jadi Allah SWT membekalkan akal tu untuk beza mana benar, mana salah, mana tingkah laku yang patut kita buat, mana percakapan yang patut kita cakap. Jadi kat sini dengan akal yang sempurna yang Allah bagi tu, jadi kalau kata kita menggunakan akal tu dengan baik, itulah bukti yang mana manusia ni mempunyai kebebasan berkehendak. Maksudnya kebebasan untuk memilih dalam melakukan sesuatu tindakan. Jadi kat sini kita boleh nampak Allah betapa sayangnya Allah kat kita. Dia kurniakan akal tu untuk kita buat putusan, untuk kita buat pilihan apa saja dalam hidup. Jadi jom kita pergi kepada soalan yang pertama. Jadi intro banyak-banyak pun lagi boring Jadi kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan pertama, bagaimana yang dikatakan sebagai hidup adalah sebuah pilihan pada sisi pandang pena-pena kita? Okey, kalau nak tanya Fatin dulu lah. Okey, ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam 1 Rejab. Saya Fatin. Menjawab kepada soalan Kak Nadia tadi, bagaimana yang dikatakan hidup adalah sebuah pilihan. Bagi kami, apa yang dikatakan dengan hidup adalah sebuah pilihan adalah apabila kita berani memilih. Dengan definisi kata lain adalah berani memutuskan sesuatu.
hidup kita tak selamanya indah seperti apa yang kita bayangkan. Ada saatnya kita harus memilih sesuatu yang bukan pilihan kita. Ada kalanya luka yang kita alami menjadikan kita lebih menghargai bahagia. Hidup selalu memberi pilihan di mana ada keputusan yang membawa kepada suka duka, sedih, bahagia, tawa dan air mata. Benar Allah sudah mengatur, namun kita tetap harus berusaha melakukan perubahan. Kadang-kadang luka yang kita alami menjadikan kita lebih menghargai bahagia. Perjuangan mengajarkan kita lebih menghargai hasil dan perlu belajar berlapang dada dalam menerima hal-hal yang bukan permintaan kita. Terima kasih Kak Nadia. Mantap. Okey, terima kasih Fatin atas pendapat Fatin tentang hidup adalah sebuah pilihan. Okey, aku suka yang Fatin kata. Bagi Fatin, hidup tu berani memutuskan sesuatu. Betul. Dalam hidup ni kita kena berani ambil risiko untuk memutuskan sesuatu. Keputusanlah hidup kita tu. Jadi tanpa memasa juga kita pergi kepada yang seterusnya. Idayu. Macam mana pendapat Idayu pula? Tadi pendapat Fatin kan, sekarang pendapat Idayu pula. Hidup adalah sebuah pilihan. Okey, terima kasih Kak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idayu. Salam satu Rejab dan selamat tahun baru Cina kepada yang merayakan. Okey, so soalan Kak Nadia. Bagaimana yang dikatakan sebagai hidup adalah sebuah pilihan? Hidup adalah sebuah pilihan kerana dalam hidup kita selalu diberi peluang untuk memilih. Bahkan waktu kita baru dilahirkan saja, Rasulullah SAW dah bersabda, setiap anak yang dilahirkan itu adalah umpama kain putih. Ibu bapa lah yang bertanggungjawab untuk mewarnakan dan mencorakkannya, sama ada Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maksudnya dekat sini, seawal kita dah dilahirkan, kita pun dah, walaupun kita bukan kita sendiri yang memilih, tapi ibu bapa kita yang memilih, kita dah diberi pilihan sama ada ibu bapa kita tu nak mencorakkan kita sama ada Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Walaupun macam tu, walaupun ibu bapa yang mencorakkan kehidupan anak-anak tu sama ada Nasrani, Majusi ataupun Yahudi, tapi setiap manusia tu mempunyai hak untuk mencorakkan kehidupan dia, bukan hanya bergantung kepada ibu bapa dia sendiri. Okay. Lagipun Allah Subhanahu Wa Taala tak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya, yang dapat kita petik daripada Al-Quran, dan saya rasa semua yang mendengar pun tahu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita tu, yang Allah tak akan mengubah nasib satu kaum tu kecuali kaum tu sendiri yang mengubah nasibnya. So dekat situ pun kita tahu, okey, kita ada pilihan sama ada kita nak ubah nasib kita ataupun tak. Dan seterusnya, kalau kita ambil daripada takdir pun kita ada takdir yang boleh diubah dan takdir yang tak boleh diubah. Kalau takdir yang tak boleh diubah tu kita tahulah kan, tarikh kita lahir, bila kita mati, semua tu, yang tu tak boleh ubah, dan yang tu pun kita tak boleh mempertikaikan sebab yang tu Allah dah tetapkan macam tu. Tapi kita kena gunakan kesempatan yang ada ni untuk mengubah takdir yang kita boleh ubah. Contohnya kalau kita miskin, kita jangan duk biar, oh tak apa, takdir aku hidup ni sebab Allah dah tetapkan aku miskin, jadi aku akan teruskan miskin. Tak boleh, sebab Allah bagi pilihan untuk kita ubah hidup kita untuk menjadi lebih baik. Sebab benda tu, takdir tu kita boleh ubah. Ada juga contoh macam contoh family kita jahat, penagih dada, penyamun, perompak. Tapi kita anak, kita tengok mak pak kita macam tu, so kita tak boleh ubah dah ni, hidup kita macam ni, so kita keturunan macam ni, kita akan jadi macam ni. Tak, sebab kita masih ada pilihan untuk ubah takdir hidup kita. Jadi dekat sini pada saya, setiap apa yang berlaku dalam hidup kita ni adalah pilihan, sama ada kita nak jadi baik ataupun tak. Yang tu saja kot. Terima kasih Kak Nadia. Mantap panel kita ataupun sahabat-sahabat saya pada hari ni, walaupun hanya berdua dan bertiga bersama host, tapi tetap mantap dalam memberikan pendapat-pendapat mengenai hidup adalah sebuah pilihan. Okey, macam yang Idayu kata tadi kan, kita mempunyai pilihan untuk mengubah nasib kita. Kita nak pilih yang mana? Nak sebelah kanan ke, sebelah kiri ke? Okey, itu pilihan kita. Tepuk dada ke tanya selera? Tepuk dada, tanya iman. Gitu. Okey, jadi kita terus kepada soalan yang nombor 2. Okey, tadi kita dah dengar dah pendapat panel-panel ataupun sahabat-sahabat berkenaan dengan macam mana hidup adalah sebuah pilihan bagi pandangan mereka kan.
Jadi kat sini soalan seterusnya, apakah yang mendorong anda untuk membuat pilihan ataupun berdasarkan apa? Apa prinsip-prinsip yang anda pegang ketika anda membuat pilihan tersebut? Okey, jadi kat sini manakah dua je panel. Jadi kita selang-seli lah nah. Jadi kita selang-seli, kita pergi pula kepada Idayu. Tadi Fatih dah start dulu. Sekarang Idayu pula start dulu. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih sekali lagi Kak Nadia. Apa yang mendorong saya untuk membuat pilihan dan berdasarkan apa? So, sebabkan dalam hidup kita ni terlalu banyak pilihan, saya ambil satu je lah contoh pilihan kan. Contohnya cita-cita. Okey, kalau waktu kita masih kecil, contohnya dekat tadika, sekolah rendah macam tu, cita-cita kita ni kita akan ikut orang dengan kita ikut peredaran zaman. Contohnya, okey, kita tengok waktu tu, oh jadi cikgu ni macam best. Kita punya cita-cita pun nak jadi cikgu. Lepas tu tengok, kawan tu jadi doktor dah, macam seronok juga ada boleh cek-cek orang ni. Kita pun nak jadi doktor. So, kalau dulu kita pilih macam tu, kemungkinan kanak-kanak zaman sekarang dalam umur tadika, sekolah rendah, kemungkinan besar mereka akan pilih cita-cita mereka untuk jadi YouTubers ke, jadi TikToker ke, Insta famous, sebab itu yang mereka tengok dengan peredaran zaman sekarang. So, yang tu adalah pilihan waktu zaman kanak-kanak. Bila dah meningkat remaja, kita dah boleh buat pilihan, kita dah boleh berfikiran lebih waras daripada zaman kanak-kanak. Kita dah ada cita-cita nak raih apa waktu tu. Tapi waktu tu mungkin sebab kita belum cukup matang, jadi kita lebih memaksa kehendak, sedangkan benda tu mungkin tak baik pun untuk kita, atau mungkin kita tak layak pun untuk ada cita-cita tu. Sampai mungkin satu tahap dalam doa kita tu, kita bukan meminta pada Allah, ya Allah, aku bercita-cita untuk jadi doktor katakan. Tetapi kita tak, mungkin kita cita-cita, kita doa, lepas tu kita paksa Allah untuk tunaikan cita-cita kita, sedangkan kita tak berusaha pun ke arah tu. Okey, lepas tu bila kita dah semakin matang, pilihan hidup kita pun dah makin luas, pandangan hidup pun dah makin luas. Saya rasa kalau saya bila dah semakin dewasa ni, apa yang mendorong saya buat pilihan dengan berdasarkan apa? Saya just follow the flow. Maksudnya mengikut laluan dan peluang yang tersedia je depan mata. Dalam arti kata lain, kalau dulu saya jalani hidup saya tu dengan apa yang saya nak atau minta pada Allah, dan Allah dah pun izinkan saya untuk jalani apa yang saya nak tu, sekarang dah tiba masanya untuk saya jalankan hidup saya mengikut apa yang Allah berikan. Sebab boleh jadi apa yang Allah berikan dengan Allah buka peluang untuk kita dalam perjalanan hidup yang kita pilih sekarang ni adalah doa-doa kita yang suatu ketika dulu kita panjatkan kepada Allah, tapi kita tak sedar pun. Sebab kita bila kita dah semakin matang, tanda kematangan seseorang manusia tu apabila kita dah mula menukar doa kita daripada ya Allah aku mahu itu kepada ya Allah berikan aku itu jika itu terbaik untuk aku. So dekat sini kalau Kak Nadia tanya apa yang mendorong saya untuk membuat pilihan, kalau sekarang adalah mengikut apa yang telah Allah tetapkan untuk saya. Macam okey, sekarang Allah kata dalam perjalanan hidup dia adalah okey, macam ni A, so saya akan ikut A. Kalau macam satu saat waktu A tu dia terstuck di tengah, dia diberi dua pilihan, saya akan macam memohonlah kepada Allah untuk memberi kemudahan lah, sama ada untuk memilih lorong ke C ataupun ke B. Yang tu saja saya rasa. Terima kasih. Okey, terima kasih Dayu atas jawapan yang sangat hebat, sangat membuka mata tu. Sebab apa? Yang kau petik sikit. Kau masuk kau petik. Kau petik sikit yang Idayu kata tu. Idayu, apa yang mendorong Idayu untuk buat pilihan sekarang ni, Idayu mengikut laluan dan peluang yang tersedia di depan mata. Maknanya dia percaya peluang yang ada di depan mata sekarang ni adalah mungkin daripada doa-doa yang dia pernah ucapkan terlintas ke hati dia dulu. Allah dah makbulkan sekarang. Jadi moga dengan dorongan untuk dia buat pilihan sekarang ni, dia jadi lebih kuat pada masa akan datang. Okey, jadi kita dah dengar dah daripada Dayu. Jom kita dengar pula daripada Fatin panel kita seterusnya. Okey, dipersilakan. Terima kasih Kak Nadia. Kami sangat bersetuju dengan point Idayu tadi, follow the flow. Membuat sesuatu keputusan ni sememangnya sulit.
Tambahan lagi, apabila kita dah semakin dewasa, kita perlu memikirkan, kita bukan hanya memikirkan diri kita sahaja tetapi juga persekitaran kita, orang sekeliling kita. Mungkin ada kalanya kita perlu melakukan sesuatu keputusan tu dengan keadaan terpaksa, di mana kita terpaksa ikhlaskan hati kita untuk membuat keputusan tersebut. Sememangnya keputusan itu tidak mudah, tetapi berharap pilihan itulah akan membawa kesenangan dan kebahagiaan kepada orang sekeliling kita. Hidup kita adalah sebuah perjalanan, bererti tidak penting siapa yang di depan ataupun di belakang kita. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain, kerana mereka tidak pernah tahu perjalanan apa yang kita lalui itu. Dan janganlah berharap sesiapa pun untuk memahami perjalanan hidup kita, lebih-lebih lagi jika mereka tidak pernah berjalan berdua dengan kita. Dan lagi satu, ikutilah arus waktu yang sesuai dengan keputusan kita itu dan tak perlu berlarut pada masa lampau terlalu lama. Maksudnya kita tak perlu mengenangkan mungkin kesilapan kita membuat sesuatu keputusan pada masa lalu. Hidup adalah perjalanan, maka pilihlah untuk terus berjalan hingga sampai pada tujuan. Jangan pernah berhenti untuk terus melangkah, kerana yakinlah akan selalu ada hikmah atas setiap kejadian. Terima kasih Kak Nadia. Okey, terima kasih Fatin atas perkongsian berkenaan dengan apa yang mendorong dia untuk buat pilihan. Maknanya dia pun sama macam Hidayu juga, follow the flow, tapi dengan cara dia lah. Maknanya cara dia contohnya macam dia tak berlarut lama dengan masa lampau dia, untuk teruskan hidup. Jadi macam itu prinsip masing-masing. Maknanya macam setiap orang dia ada dorongan yang berbeza untuk buat pilihan. Macam kalau aku, dorongan aku untuk buat pilihan, salah satunya antara banyak-banyak dorongan, salah satunya adalah family. Mungkin ini juga menjadi dorongan-dorongan pendengar dekat luar kan. Macam kau, family salah satu dorongan untuk buat pilihan. Ialah kalau ikutkan yang utamanya dorongan untuk kita buat pilihan Allah SWT. Tapi di bawah tu antaranya family, sebab macam kau sendiri, family yang sentiasa ada dan selalu ada untuk kita. Kalau tak kisahlah macam pilihan kita buat tu, kadang-kadang tu pilihan kita buat tu mungkin pilihan yang menjatuhkan kita sendiri, kadang-kadang tu pilihan tu mungkin pilihan yang menjatuhkan, merugikan. Ada juga pilihan yang mana kita kena nilai betul-betul orang sekeliling. Macam Fatih kata, faktor sekeliling tu pun. Jadi seterusnya ni kau bahasakan dia kau lah senang, selesa sikit. Okay, seterusnya ni kau nak tanya soalan cepu mas. Okay, jika anda berada di sebuah pulau yang tak berpenghuni, anda terdampar tanpa bantuan apa-apa, jadi untuk survive tu, pilihan anda untuk survive tu, apa yang anda nak buat? Okay, kau tanya Fatih dulu lah. Macam mana kalau kami terdampar di pulau, nak buat apa first kali bila kami terdampar tu, kami akan usahakan untuk cari keperluan asas dulu. Maksudnya mungkin bekas untuk nak isi ayam ke, untuk takungan, bekas untuk takungan. Lepas tu bila kita kat pulau, kita perlukan unggun api ya. Mungkin akan cari kayu-kayu di situ. Dan maksudnya kami akan usahakan untuk kelangsungan hidup, untuk kelangsungan hidup saat tu dulu. Kemudian baru kami akan usahakan untuk dapatkan bantuan dari bot-bot yang lalu di situ. Maksudnya usaha untuk mungkin bot-bot yang lalu di situ menyedari yang kami terperangkap di situ. Gitu. Faham. Maknanya Fatin dia nak cari, dia utamakan keperluan ni dulu. Maknanya bila dia duduk kat pulau tu, dia sebelum dia minta bantuan, dia cari dulu keperluan-keperluan untuk kelangsungan hidup. Kita tak tahu bila orang kat rumah kita kat situ. Betul, macam dia kata dia tak tahu bila orang nak main tolong kan. Jadi better cari untuk kelangsungan hidup dulu. Yang penting kena hidup dulu. Macam tu. Okey, jadi kita dengar pula daripada Hidayu, macam mana dia buat. Betul-betul soalan cepu cemas ni Kak Nadia bagi. Memang cemas betul duduk dekat pulau terdampar sampai tak ada bantuan untuk survive. Okay, kalau saya
jadi macam tu, first ayah dulu kot. Duduk seorang-seorang dekat situ kan. Tak boleh nak bertenang lah tu. Kalau Kak Fatin tadi mungkin dia terus bertenang, dah cari, dia cari keperluan asas tu kan. Saya riau dulu. Dah habis riau tu, barulah buat something untuk teruskan hidup kan. Apa-apa pun hidup mesti diteruskan, orang kata. So, apa yang saya buat, saya akan macam Kak Fatin juga, cari tempat perlindungan, cari sumber makanan. Sebab yang penting perut kena jaga. Sebab kata Kak Fatin, lepas teriak tu dah lapar kan. So kena carilah semua makanan. Lepas tu carilah kayu-kayu untuk buat unggun api. Lepas tu kan kalau macam lighter pun tak ada waktu tu, nak buat unggun api pun payah kan. Carilah batu-batu kan. Try lah tonyoh-tonyoh pi lah orang kata. Lepas tu kalau macam contoh terjumpa kain ke, jumpa apa-apa lah kan, benda yang untuk boleh buat bagi orang nampak kita dekat pulau yang terdampar tu, buat macam bendera kan. Mana tahu ada bot-bot nelayan lalu ke, so dia akan nampak signal yang kita cuba sampaikan. Tapi kalau dapat buat unggun api tu, rasanya bot-bot nelayan yang lalu tu pun dia dah macam pelik dah kan, tiba-tiba ada api dekat pulau tu. Lepas tu dah buat semua tu, tak ada apa-apa lagi, orang pun tak main tolong apa, berserah je lah antara hidup dengan mati dekat situ. Mana datang tiba-tiba kena ngap dengan rimau pula kan. So berserah lah, sebab kita ada usaha dah. Yang penting kita usaha dulu, selebihnya kita berserah pada Allah. Oh, maknanya imajinasi Hidayah ni ganas sikit lah. Ada rimau. Ada rimau, rimau memakan kan. Betul juga, betul. Maknanya bila kita berada di satu tempat yang mencemaskan macam ni, of course kita akan fikir di luar kotak. Kan, macam kita fikir di luar kotak. Sebelum ni mungkin tak pernah ada skill pun nak tonyoh-tonyoh batu. Tiba-tiba pandai. Tak pernah ada skill pun nak melindungi diri pada rimau kan. So macam Hidayah kata juga, maknanya yang penting usaha dulu. Usaha dulu sehabis mungkin. Usahalah, usaha untuk hidup. Macam Fatin dia usaha untuk dia cari keperluan asas. Lepas tu Hidayah dia usahalah untuk cari nak buat unggun api, nak buat SOS. Jadi nak lindungi diri pada rimau. Dia berusaha. Maknanya sama juga macam kehidupan kita. Untuk membuat pilihan tu juga merupakan satu ikhtiar yang mana kita usaha sehabis mungkin, dan seterusnya kita doa dan tawakal, berserah sepenuhnya kepada Allah. Sebab apa, sebenarnya kita punya pilihan ni pun, apa yang kita buat, tak kisahlah pilihan kita ke arah mana, semuanya dia berkait rapat dengan kehendak Allah. Maknanya apa yang kita buat, apa yang kita pilih, tetap berada di bawah kehendak Allah. Jadi macam itulah. Jadi kita pergi kepada soalan yang terakhir. Terima kasih atas jawapan soalan cemas tadi. Kita pergi pada soalan yang terakhir. Nak tanya sahabat-sahabat, apa usaha-usaha setakat yang pilihan dah buat setakat ni kan? Apa usaha-usaha yang sahabat-sahabat buat untuk capai kejayaan dalam pilihan tu? Okay, boleh kongsikan. Kalau nak tanya Hidayah dulu, apa yang usaha-usaha yang dia buat? Okay, persilakan. Usaha-usaha yang telah saya buat untuk mencapai goals pada pilihan yang saya buat tadi. Yang pertama, saya jalani pilihan saya tadi tu dengan sebaik mungkin. Saya cuba untuk beri 1001 usaha lah ke arah untuk mencapai pilihan yang saya buat tadi. Lepas tu saya belajar daripada pengalaman lalu. Tengok kalau macam sebelum ni pengalaman tu, sebab orang cakap pengalaman ni mengajarkan kita kan. So belajar balik daripada pengalaman sebelum ni supaya kita tak terjatuh ke lubang yang sama, orang kata. Lepas tu terus pandang ke depan untuk kita capai target kita tu. Dan seterusnya saya tak meletakkan harapan yang terlalu tinggi kepada apa yang saya pilih itu, kecuali pengharapan kepada Allah. Sebab bila kita letak harapan yang terlalu tinggi, nanti suatu hari nanti tak berjaya apa yang kita nak tu, nanti kita yang akan kecewa kan. So lebih baik kita tak meletakkan harapan pada apa yang kita nak, tapi mengharapkan semoga Allah memberi kita kekuatan untuk mencapai apa yang kita nak tu. Orang kata yang penting usaha dulu. Sama ada nanti dia akan berjaya ataupun gagal tu belakang kira. Sebab walaupun kalau kita gagal sekalipun, gagal tu bukan bererti kita ni orang yang gagal. Kita gagal
maksudnya kita pernah mencuba. Maksudnya kita pernah berlari, kita pernah bertaruh dan kita boleh bangun untuk bertarung semula. Dan saya harap semoga pilihan yang saya pilih ni dapat saya jalankan dengan sebaik mungkin lah. Itu saja. Terima kasih Kak Nadia. Okey, terima kasih Dayu. Oh, mantap usaha-usaha yang dia buat tu. Untuk capai target-target dalam pilihan itu. Okey, sekarang kita nak dengar pula daripada Fatin. Apa usaha-usaha Fatin? Boleh kongsikan? Dipersilakan. Okay, terima kasih Kak Nadia. Okey, apa usaha kami untuk capai kejayaan dalam pilihan tu? Macam kita bincangkan tadi, setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang masing-masing dan setiap perjalanan adalah pelajaran di mana setiap manusia itu pilihan yang dilakukan tidak ada betul dan tidak ada salahnya dan tidak menjamin betul dan salahnya. Jadi apa yang kami lakukan, kita kembali kepada Sang Pencipta kita. Apabila kita membuat sesuatu pilihan, tetapkan hati kita dengan bertawakal kepadanya. Semoga itulah yang terbaik untuk kita. Jangan pernah malu untuk berdoa. Bahkan jika kita tidak menemui pilihan yang tepat untuk dibuat, mohonlah agar Allah membukakan jalan yang terbaik untuk kita. Bersyukurlah atas segala apa yang terjadi. Bahkan kepahitan perjalanan hidup kita yang pernah kita lalui itu mungkin akan memberikan perjalanan hidup yang luar biasa buat kita. Ketika kita ragu-ragu dalam membuat sesuatu keputusan kepada apa-apa pilihan sekalipun, andai keraguan membanjiri keyakinan kita, pastikan hati kita tetap terus meyakini keputusan yang kita buat. Dan yakinlah bahawa hidup kita adalah sebuah perjalanan dari Allah menuju Allah. Itu saja dari kami Kak Nadia. Terima kasih Fatin. Kau suka ayat perjalanan daripada Allah menuju kepada Allah. Macam yang Fatin kongsikan kan. Fatin beritahu pasal keraguan apa semua kan. Macam kat sini kita boleh nampak dalam kita membuat pilihan pun sebenarnya kita akan berada di fasa kita ragu-ragu dengan pilihan kita. Itu normal. Dan bila dekat situ, bila kita dah berasa mungkin kadang-kadang kita buat pilihan, awal tu kita confident ni boleh buat ni, tapi dia akan timbul ragu-ragu tu. Bila timbul je ragu-ragu tu, kita berbalik kepada Sang Pencipta. Kalau macam kita macam sebagai seorang Muslim, bila kita ragu-ragu dalam buat pilihan, kita disarankan untuk buat solat istikharah kan, di mana bila dengan solat istikharah ni kita memohon supaya Allah memberi kemudahan, kelapangan untuk kita buat keputusan yang mana yang terbaik untuk kita, untuk agama kita, untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri. Jadi dekat situ pun Allah dah sediakan satu solusi. Kalau kita awalnya kita diceritakan dengan akal yang baik, kita boleh buat pilihan yang mana baik, yang mana buruk. Kemudian kalau kita ragu-ragu dan kita membuat pilihan, Allah sediakan juga solusi di mana kita boleh minta dengan istikharah, kita minta supaya Allah pemudahkan lagi pilihan kita, dapat pilihan yang terbaik untuk kita, untuk agama kita, untuk semualah. Okey, jadi apa yang kau boleh simpulkan daripada perkongsian panel-panel kita pada hari ini ataupun sahabat-sahabat kau pada hari ini? Kita boleh nampak yang masing-masing ada pendapat masing-masing. Macam mana hidup adalah sebuah pilihan. Dan juga kita boleh dengar juga kepelbagaian dorongan dalam membuat pilihan, dan pendapat-pendapat yang hebat juga berkenaan dengan kalau macam berada di situasi yang cemas, macam mana nak survive. Itu antara soalan-soalan yang diselitkan lah sepanjang sesi kita tadi. Kemudian kita boleh nampak juga yang panel-panel kita dah usaha yang terbaik untuk capai target dalam pilihan masing-masing. Jadi yang selebihnya mereka menyerahkan sepenuh pengharapan kepada Allah SWT. Sebab dengan kita menyerahkan sepenuh pengharapan itulah apabila disitulah tawakal kita kepada Allah. Okay, insyaAllah moga dengan perkongsian sahabat-sahabat hari ini kita dapat ambil yang mana baik, semuanya daripada Allah SWT. Yang mana kurangnya daripada kami insan-insan yang lemah. Okey, di sini aku nak ulang sekali lagi, di mana apa pun setiap pilihan yang kita buat dalam hidup, tak kisahlah pilihan tu ke arah mana, sebenarnya kita juga yang bertanggungjawab atas pilihan kita tu. Dan dalam pilihan yang kita buat tu, kembalilah kepada Pencipta,
letak sepenuhnya pengharapan kepada dia. Moga dengan pilihan yang kita buat tu bukan saja untuk kebaikan di dunia, tapi kebaikan di akhirat juga. Okey, jadi Kak rasa setakat tu saja perkongsian ringkas ataupun santai pada hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar, dan doakan semoga kami terus istiqamah untuk memberi perkongsian setiap minggu. Kak rasa yang tu je. Kak sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okey, sekian, terima kasih.